اوكي طيب ما في مشكلة. طيب أتم ما عكس صغير؟ آه، أقصه. وكعكس عكسه عين كاف أ- سين. مم. أقصه مم. كبير. نعم ترجم. آه، صغير. صغير kecil, kabirun besar. اوكي طيب. ya صغير kecil كبير besar. نعم Umar. Ya Ustaz. ah Page apa Ustaz eh? Muka surat apa Ustaz? Belum ada page. Oh belum lagi. Ini kita sedang bincang pelajaran yang telah lalu ni, nak uji-uji. Kat mana dah kita ni kan, dah faham ke tidak dan sebagainya, ada kuasai perkataan atau tidak. Kan? Okey. So baik. Ma'aksu qaribin. Ma'aksu qaribin. Qori apa? Apa Ustaz? Qarib. Qorib dapat dekat. Ha. Jauh. Aksuhu ba'idun. Naam. Tarjim. Qorib dekat. Hmm. Ba'idun jauh. Naam. Summa Abdul Raqib. Ant. Iya Ustaz. Ma'aksu wasikhin. Aksuhu nazifun. Nazif. Naam. Tarjim. Wasihun kotor, nazifun bersih. Baik, Jain. Alhamdulillah. So, Ana nak fahamkan kepada kita, ya. Kita dah bincang lah sebelum ni. Asas dalam bahasa Arab ni, kalau kita tengok, dia mesti dengan jumlah lah. Kan? Dia dengan jumlah. Ya. Jumlah ni apa dia? Syukur. Jumlah apa dia, Syukur? Jumlah Ustaz. Aduh, Ustaz pick macam ni yang saya seram. Aduh, menyesal lah pula. Kan, kita bila kita belajar, memang kita kena, anak kena soal lah kan? Kita dah Kalimah belajar. Ustaz. Kalimah. Apa arti jumlah? Okey, siapa boleh jawab? Apa arti jumlah? Ayat Ustaz. Ayat. Okey, ayat. Okey. Okey, so ayat tu difahami kan? Okey, kita fahamlah. So jumlah ni ada berapa jenis jumlah? Saya sebut tadi kalimah tu salah kan? Salah, itu perkataan. Oh, perkataan, penyusunan perkataan membina ayat. Betul tak? Betul. Ayat, dia mesti ada beberapa perkataan baru dia jadi ayat. Okey. Betul? Betul. Okey. Baik. So, jumlah tu ayat. Okey, bahasa Melayu ayat. Jangan, Ana ada sebut juga, jangan kata ayat tu, kita guna ayat dalam bahasa Melayu untuk kata dalam bahasa Arab juga ayat. Ayat dalam bahasa Arab, penggunaan perkataan ayat dalam bahasa Arab adalah merujuk kepada apa dia? Merujuk kepada Al-Quran. Ya, ini beza kan? Kalau orang Arab kata ayat, ayat itulah merujuk kepada Al-Quran. Antum tengoklah baca Al-Quranul Karim, antum kata tentang perkataan ayat-ayat yang Allah guna, perkataan ayah, ayatun, kan? Min ayatillah, contoh Allah kata, daripada ayat-ayat Allah, kan? So itu merujuk kepada Al-Quran Al-Karim. Okey, baik. Tentang bila kita sebut ayat dalam bahasa kita, ayat iaitu ayat yang kita bina dengan perkataan yang tersusun tersebut menjadi ayat yang difahami, orang cakap tu, okey, difahami, maka itu panggil sebagai jumlah. Okey, jumlah ni terbahagi kepada berapa? 3. Apa dia? Isim, haraf, fa'il. Dah pergi mana dah tu? Jumlah dua. Ismiyah. Jumlah ismiyah dan fi'liyah. Itulah tu. Ini kelas seminggu sekali ni, kalau sebulan sekali tak tahu jadi apa ni. Itulah Ustaz. Kan?
Ada orang minta kelas bahasa Arab, nak minta kelas bahasa Arab nak buat sebulan sekali, memang tak jadilah. Ana tak nampak lah jadi, kan? Dan bilanya boleh bercakapnya, bila boleh faham Al-Qurannya, bila boleh faham hadisnya, memang tak dapatnya. Ana ingat kurang-kurang pun nak pergi kepada kefahaman tu pun ingat 7-8 tahun. Buang masa. Kan? Akhirnya tak dapat apa pun. Okey, baik. Jumlah tu ada dua jumlah. Jumlah apa dia tersebut? Siapa? Umar. Jumlah apa Umar? Ismiyah dan juga jumlah fi'iliyah. Baik, jumlah ismiyah, jumlah fi'iliyah. Baik. Kita nak tahu jumlah ismiyah tu macam mana? Abdul Raqib. Macam mana kita dapat kenal pasti itu jumlah ismiyah? Tak ada fi'il. Tak ada fi'il pula jumlah ismiyah. Okey, Bermula siapa? dengan isim, Ustaz. Bermula depan dengan isim. Bermula dengan isim. Okey, kalau Farhan, kalau fi'iliyah pula? Bermula dengan fi'il. Itu je. Fi'il. Bermula dengan fi'il itu je. Dia permulaan dia tu, permulaan. Jumlah ni dia tengok pada permula perkataan tu. Baik. Kalau dia permulaan di isim, kita panggil jumlah ismiyah. Kalau permulaan di fi'il, panggil jumlah fi'iliyah. Okey, contoh. Macam kita sebut tadi sebelum ni. Hadza kitabun. So, bila kita sebut pasal jumlah ismiyah, dia mesti ada dua benda. Ingat ni. Bila kita sebut jumlah fi'iliyah juga dia mesti ada dua benda. Okey, nanti Ana terangkan. Ni Ana beri penerangan je, antum catat je. So antum tulis jumlah ismiyah. So antum nak tengok gambar muka Ana dulu. Nanti Ana terangkan. Nanti antum tulis kat kertas catatan antum. Ana nampakkan dulu. Okey. Nampak tak gambar Ana ni? Nampak handsome Ustaz. Handsome. Okey. Okey. Macam ni ya. So, apa yang anak nak antum buat? Mana pensel? Okey. Dia macam ni. Syahid, tak share lagi. Ya Zoom ke Ustaz. Tutup dulu. Okey. Okey. Okey, dia anak nak buat macam ni tau. Antum buat jumlah ismiyah. Sekejap Lepas tu. Okey, sini. Jumlah ismiyah fi'liyah. Okey. Lepas tu jumlah ismiyah dia mesti ada mubtada, khabar. Sekejap fi'il, fa'il. Okey. Ana tak tahu antum nampak ke tak? Nampak tak? Okay, nampak. Okey. So atas sekali jumlah kan? So atas kotak pertama tu jumlah. Lepas tu antum buat macam ni. Bahagikan dua. Satu jumlah ismiyah. Satu jumlah fi'iliyah. Okey. Boleh? Boleh faham? Okey. Ini Ustaz. Okey. Mungkin boleh cantik. So jumlah, lepas jumlah ismiyah, lepas jumlah fi'iliyah. Okey. So jumlah ismiyah tu, antum tulis kat bawah tu, tulis dengan perkataan mubtada. Jumlah ismiyah tu tulis mubtada, lepas tu campur khabar. Okey? Campur Campur khabar. Nanti nak terangkan. Lepas tu fi'iliyah pula. Fi'il
campur fa'il. Kita akan belajar ini, kita akan fahamkan ini. So nanti bila antum faham ni, kan, untuk seterus benda ni yang anda tengok, hatta semasa anda belajar, anda tengok pelajar-pelajar dari Jordan, pelajar-pelajar dari Mesir, kami sama-sama belajar, kan? Banyak budak Mesir, budak Jordan, budak luar-luar yang negara belajar negara Arab tak kuasai benda ni. Ya. Jadi mereka tak boleh nak bentuk ayat. Sebab tu tadi pun ada orang mesej kat Ana, Ustaz, anak saya baru grad daripada Jordan. Tapi dia tak boleh cakap bahasa Arab. Antum bayangkan grad daripada Jordan. Kan? Kalau bagi tahu dekat Dr. Zaimi, dia akan kata, you drop my water face. Kan? Okay? Okay? Tak kuasai bahasa Arab. So macam mana nak pergi ke depan, nak buka kitab yang banyak-banyak ni? Kan? Nak dengar masyaikh macam mana dia belajar, anda tak pastilah. Tapi macam itulah. Okay, baik. Ini basic. Semua orang kena faham. So basic ni tak tahu, memang jangan cerita lah bahasa Arab. Okay, so sekarang ni lah kita nak belajar basic ni. Daripada buku kita ni. Okay. So antum asingkanlah. Asingkan tentang letak antara jumlah fi'liyah tu satu kolom lain, pisahkan dia. So dia nak jadi macam ni tau. Apa ni? Boleh nampak ke? Ana tak nampak ni. Macam ni kan. Ana nak nampak macam dia ada daripada jumlah tu. Nampak tak? Ya Ustaz, saya stop. Ismiyah. Okey, yang penting dia tu, yang kolom tu yang Ana kata ada panggil apa tu? Yang bawah ni. Benar tu, okey. Pecah dua tu ya Ustaz. Ada Pecahan dua tu. Ya, betul. Okey, dia simple macam tu je. Okey, sekarang kita nak cari mubtada, kita nak bincang pasal mubtada, nak bincang pasal khabar. Okey, sebab kita belum masuk lagi jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah pelajaran yang keempat ni pun dia tak bagi kita banyak. Dia ada bagi. Nanti Ana terangkan. Okey, dia ada bagi muka surat 26 kan, ni semua ada. Dah ada dah pelajaran tu. Okey. Okey. Baik, ini Ana akan terangkan sebelum kita masuk Darsul Khamis. Okey. Jadi, bila kita faham itu so kita nak tahu sekarang mubtada tu apa dia. Betul kan? Kita nak tahu apa itu mubtada. Jadi bila kita tahu apa itu mubtada, insya-Allah kita akan mudah faham lah. Okey. Okey, Ana sebut dulu. So bila kita kata dimulakan dengan isim, jumlah ismiyah tu dimulakan dengan isim. Permulaan isim tu, okey, dia itulah dipanggil sebagai mubtada. Permulaan isim. Okey, tapi isim ni dia ada syarat dia lah. Isim ni ada syarat dia. Antum ambil dulu. Okey, antum pastikan. Okey. So dia mesti ada bila sebut so mubtada khabar tu itu adalah dua rukun. Jumlah ismiyah. Dia mesti ada mubtada, dia mesti ada khabar. So kita nak kenal pasti ni. Okay, baik. Contoh. Isim, okey, kita kena faham juga sini, Ana akan bagi tahu juga al-aslu fil mubtada, usul atau asal mubtada tu dia mesti apa? An yakuna ma'rifah. Dia mesti ma'rifah. Jenis ma'rifah. Ni jadi kita kena kenal lah ma'rifah tu apa. Okey. So kita akan bincang tentang ma'rifah ni dulu. Okey. So bila kita faham ini, insya-Allah kita pergi yang lain tak ada masalah. Insya-Allah tak ada masalah. Okey. Mana dia sebut? Okey, nakirah 213.
Apa itu makrifah? Isim makrifah tu apa dia? Baik, anda terangkan. So, antum catatlah dekat situ makrifah tu apa dia? Nombor satu. Dhamir. Nombor satu apa dia? Dhamir. Antum dah belajar tentang dhamir kan? Apa itu dhamir? Ya. Ana, nahnu. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Huwa, humahum, hiya, humahunna. Itu dhamir. So kalau ada depan tu dhamir, ya, dimulakan dengan dhamir tersebut. Sebab itu kalau kita tengok, ana buat contoh. Kita buka pelajaran muka surat 21. Okey. Tengok dhamir kat situ. Macam mana jawapan yang ana sebut dhamir ni? Pertamanya dhamir. Pelajaran 21. Tadi isim makrifah tu di bawah kategori jumlah ismiyah ke apa? Tak. Mubtada. Mubtada. Dia kategori ismiyah tapi dia jenis Bawah macam lagi mana nak bentuk mubtada tu. Okey. So salah satunya isim dhamir atau kita panggil dhamir lah. Okey. Antum tengok dekat sini. Bila ditanya aina Muhammad, di mana Muhammad? Huwa dimulakan dengan siapa? Orang ni dimulakan, dia akan jawab. Kita akan jawabkan. Orang tanya kat kita, aina Muhammad? So kita akan mulakan dengan huwa. Huwa ni adalah apa dia? Dhamir. Betul? Betul. Okey. So dia sebagai apa dekat situ? Mubtada. Mubtada. So dia adalah jumlah Ismiyah. ismiyah. Okey, khabar dia apa? Nanti kita akan bincang bab khabar. Okey, kita bincang ni dulu. Bab mubtada dulu. Kenal mubtada dulu. Okey. Yang kedua, ismul isyarah. Ismul isyarah. Okey. Okey. So kita nak kenal makrifah ni dulu. So kita sebut tadi mubtada tu di mesti apa dia? Makrifah. So kita buat contoh tadi. Pertamanya makrifah, di antara makrifah tu dipanggil jenis makrifah tu dipanggil apa dia? Dhamir. Yang kita sebut tadi yang kita dah hafal 14 dhamir tu. Kedua adalah ismul isyarah. Okey, baik. Apa tu ismul isyarah? Syukur. Dah belajar belum ismul isyarah? Syukur. Dah, Ustaz. Dah, okey. Apa itu ismul isyarah? Kata nama tunjuk. Kata nama tunjuk. Jahid. Okey. Itu sudah mencukupi. Kemudian adalah detail dia. Kita akan belajar dia contohnya. Contoh hadza. Contoh apa? Hazihi. Contoh apa? Zalika. Kan? Betul. Itu yang kita dah pelajari. Nampak tak? Itu isim isyarah. So itu adalah apa dia tadi? Mubtada. Mubtada. Okey. Ketiga, kita nak kategorikan dia sebagai mubtada. Kita nak jadikan dia sebagai mubtada. So antum bila tengok Al-Quran, bila tengok ayat bahas hadis Nabi atau baca buku-buku bahasa Arab, ini mubtada ni. Sebab apa? Ini tengok di isim isyarah. Ini sebab apa? Oh sebab kita tengok ni di isim dia dhamir. Okey, yang ketiga dia panggil sebagai ismu al-alam. Ismul alam atau alam saja, al-alam. Al-alam. Orang Arab kalau kita nahu dia akan cakap al-alam sajalah. Kan? Al-alam. Mana al-alam? Ya. Okey. Al-alam ni contoh kalau kita tengok tentang al-alam kan? Nama orang lah. Nama orang. So Allah sendiri pun kategori dia nama Allah tu adalah al-alam. Dalam ilmu bahasa. Ya. Ala Ustaz, tak ada mim. Ain lam mim. Alif lam ain lam mim. Al-alam. Okey, al-alamu lah. Kan kalau kita tambah isim
Ismul alami. Kan, mudhafun ilaih. Nanti kita akan belajarlah. Okey, baik. Contoh nama orang kan? Kan? Macam kadang-kadang kita kata ada laqab kan, gelaran-gelaran kan? Okey. Atau kita kata ada kunyah. Macam antum mungkin ada Abu Abdurrahman, Abu Abdullah. Untuk Kan? li akil je Ustaz. Ha? Untuk yang berakal saja tu. Tak. Li ghairil aqil juga. Oh, okey. Kan? Contoh, nanti ya kita bawa contoh. Contoh. Dekat mana kita jumpa contoh ni dalam buku kita ni? Okey, baik. Tengok dekat muka surat 14. Okey. Al-qalamu. Okey, al-qalamu. Pen itu. Okey. Atau perkataan kita kata Ahmad ke Muhammad ke tak apa dah. Ini juga. Okey. So begitu juga. Kalau kita kata al-alam tu adalah nama orang lah. Lebih kepada nama orang sahajalah. Merujuk kepada nama orang. Tapi kalau yang ini. Nama benda-benda macam ni dipanggil sebagai. Apa dipanggil. Sebagai. Mu'arraf. Mu'arraf bi'al. Nanti anda sebut kat sini. Okey. Contoh. Kita kata Muhammadun. Ada tak perkataan tu? Al-wadul faqirun. Okey. At-tajiru. Semua dia masuk al saja ya. Tak ada nama orang lagi. Darsul Khamis. Tak ada lagi. Okey, tak apa. Okey, tak apalah. So tinggalkan yang alam dulu. Contoh kita katakan, kalau kita kata Ahmad Zakiyun. Ahmad seorang yang bijak. Okey, so kita mulakan dengan nama Ahmad. Kan? Allahu Rabbi. Tuhan, Allah adalah Tuhan aku. So Allah tu adalah Mubtada. alam. Isim alam tadilah kita sebut. Dia sebagai mubtada dalam jumlah tersebut. Okey. Yang keempat. Mu'arraf bi'al. Mu'arraf bi'al. Al-mu'arrafu bi'al. Al-mu'arrafu bi'al maksud dia al. Okey. Alif lam. Mim ain rafa. Al-mu'arrafu. Al-mu'arrafu bi'al. Okey. Atau kita katakan sini, ya, dikenali dengan sebab masuknya, ya, al, alif lam. Alif lam tu dipanggil apa? Siapa ingat? Kita dah belajar kan? Pelajaran ketiga tu. Dia macam pengkhususan Ustaz. Tapi bila kita masukkan tu dia sebagai apa? Ingat tak? Dia tujuan apa dia? Pengkhususan dia betul. Anda tengok balik. Pelajaran ketiga. Okey. Ma'rifah kan? Ismul ma'rifah. Al-harf, dipanggil harfu ta'rif kan? Anda sebut kan? Harfu ta'rif. Betul tak? Ya Ustaz, ada Ustaz. So nampak tak? Adanya al tu sendiri, huruf alif lam tu dipanggil harfu ta'rif. Harfu jenis huruf. Harfu ta'rifin. Ya, harfu ta'rif. Okey, cantik dah. Kalau dia masuk apa berlaku ada al tu? Tanwin hilang. Yuhzifu tanwin. Yuhzifu tanwina 'inda dukhuli alif lam. Atau harfu ta'rif. Okey, kita kata bila dia masuk, maka tanwin hilang. Bukan baris hilang. Itu bermaksud apa dia? Tanwin tu erti dia apa dia? Baris kedua, bukan dua baris. Ini pun kena faham juga. Tanwin tu erti dia,
Baris kedua. Banyak orang terjemahkan dia sebagai apa dia? Dua baris. Salah. Baris kedua. Okey, contoh. Kalau kita kata kitabun macam kita baca buku kita ni. Darsus Salis tu. Antum buka balik Darsus Salis. Kan? Asal dia baitun. Muka surat 14 tu. Asal dia baitun. Belakang sikit kot. Tu. Asal dia baitun kan atas tu. Betul? Okey. Tapi bila dimasukkan perkataan baitun tu dimasukkan alif lam, apa berlaku? Hilang baris kedua, bukan hilang baris semua. Bukan hilang dua baris. Hilang baris kedua. Baris pertama tetap ada. Nampak tak? Ana nak fahamkan antum apa itu tanwin. Baris kedua. Tanwin tu apa dia? Bukan dua baris. Tapi tanwin tu apa dia? Baris kedua. Selalu orang cakap kat kita apa dia? Tanwin dua baris. Salah. Kalau kita kata hilang tanwin, habislah apa jadi perkataan al-bait tu. Nak sebut apa? Al-bait. Al-bait. Dah tak ada dah. So ada dua sukun bertemu. Apa akan berlaku kalau dua sukun bertemu? Ya pun ada sukun, ta pun ada sukun. Salah faham. Ini perlu betulkan. So kita belajar, kita betulkan. Boleh faham tak ni? Faham Ustaz. Okey, Jaid. InsyaAllah. Okey, Alhamdulillah. So baik. Kita bincang ni dulu. Yang kita bincang ni adalah, okey baik. Antum tengok dekat sini, dia kata sini, kita berbincang tentang apa dia? Mu'arraf bi'al. Okey? Dikenali dengan masuknya alif lam. Okey? Masuknya alif lam. So kita tengok dekat situ, yang pertama tu, al-qalamu. Maksurun. So al-qalamu ni sebagai apa? Dia isim ni. Kenapa dia isim? Kita tahu dia ada alif lam. Dia jenis isim. So dia sebagai apa dalam jumlah? Dia sebagai mubtada. Faham? So ana dah bagi kita dah tahu. So ada banyak lagi. Kita ambil sikit-sikit lah sebab apa yang kita dah lalui sahajalah. Okay. So kita dah belajar tentang dhamir. Okay. Yang boleh dijadikan sebagai apa dia? Sebagai apa? Syukur. Dhamir boleh dijadikan sebagai apa dalam jumlah? Al-mubtada. Mubtada. Okay. Lagi apa lagi yang boleh dijadikan sebagai dalam dhamir mubtada dalam jumlah? Ismul isyarah. Ismul isyarah. Lagi? Ismul al-alam. Ismul alam. Ismul alam. Okey, yang keempat? Al-mu'arraf bi'al. Okey, dikenali kan, nakirah tu dikenali dengan adanya al. Maksudnya alif lam. Okey. So kita bincang dah tadi. Okey. So bila asalnya dia tanwin, bila masuk alif lam, apa yang dibuang? Baris kedua. Tanwin itu dibuang. Apa itu tanwin? Baris kedua. Baris itu kedua. cerita dia. Boleh faham ni? So InsyaAllah. makin lama makin kita belajar, kita akan nampak lah, oh rupanya aku silap lah. Selama ni aku duk belajar begitu, begini. Kan? Begitulah kita dalam belajar. Nampak tak pentingnya ilmu? Dan teruskan belajar. Kita akan jumpa, kesilapan diri kita. So yang sebenarnya macam kita kata ni, belajar ni tujuan dia untuk menghilangkan kejahilan yang ada dalam diri kita. Menghilangkan, memperbetulkan kesalahan yang ada pada diri kita. Kan? Bila kita tahu, alamak, orang lain pun kena tahu ni. Itulah perasaan ana setiap kali bila kita belajar. Kan? Sebab tu kita nak belajar lagi. Sebab kita tahu, kesian orang ni, banyak tak tahu. Kan? Jadi kita cubalah nak kongsi supaya dia dapat hilangkan kejahilan. Seperti mana kita Allah hilangkan kejahilan. Ya? Begitu juga supaya kita dapat membantu orang lain. Kan? Membetulkan kesilapan. Macam kita kata bila macam kita semua tahu, kita semua belajar sunnah.
semua kawan-kawan kita ada yang tentang akidah yang rosak, kita cuba betulkan. Ya, tapi kita dah tentulah yang nak memperbetulkan ni dikecam lah. Nabi pun macam tu kan. Semua rasul macam tu, dia orang nak betulkan je. Kan dia orang dah ibadah, dia orang dah berdoa, tapi nak betulkan. Bukan berdoa kat sini, bukan berdoa dekat orang, dekat benda ni. Bukan bergantung dekat tempat ni. Okey, nak perbetulkan. Buat dah, tapi nak perbetulkan yang silap. Jadi memang sukar. Memang sukar. Jadi kita faham dah. Baik. So, okey. Kita akan belajar pula tentang, ini mubtada So, antum jumpalah. Macam antum jumpa ni. Hadha qalamun. Itu apa? Hadha mubtada. Qalamun. Ini kita akan bincang. Baik. So, yang kedua, perkataan kedua tu macam al-qalamu maksurun. Hadha qalamun. Okey. Khabar. Yang kedua tu adalah khabar. Khabar tu apa dia? Okey, anak-anak mudahkan boleh faham kepada kita ni. Mubtada itu adalah pemilik cerita. Mubtada tu dalam bahasa Melayu semudah untuk kita faham sebagai apa dia? Pemilik cerita. Khabar itu adalah cerita tentang pemilik cerita. Apa tu Ustaz? Cerita kepada pemilik cerita. Atau cerita untuk pemilik cerita. Tak kisah. Okey, nak fahamkan macam ni. So, bila kita sebut al-qalamu, pen itu, kenapa dengan pen itu? So, pertanyaan. Pen itu, soalan dia jadi macam tu. Kenapa dengan pen itu? Patah. Patah itulah cerita tentang pen tersebut. Boleh faham? So, macam kita sebut al-qalamu, kan? Kenapa dengan qalam tu? Maksurun. Patah. Cerita tentang, so, khabar tu adalah cerita kepada pemilik cerita. So, al-qalam tu adalah sebagai pemilik cerita. Dia adalah mubtada. Mubtada tu adalah pemilik cerita. Khabar tu adalah cerita tentang dia. Boleh faham ni? Boleh faham? Faham Ustaz. InsyaAllah. Okey. Okey. So, kalau antum dah tahu ini, okey, ana tanya sekat antum. Pelajar, bahasa Melayu cakap pelajar apa? Bahasa Melayu cakap orang pelajar. Bahasa Arab cakap pelajar apa? Talibun. Okey. Ana tanya dekat alif. Okey, alif. Pelajar. Talibun Ustaz. Talibun. Bukan Talibun. talibun. Panjang sikit. Talibun. Naam. Okey, baik. Bila kita kata dia adalah seorang pelajar, macam mana kita nak buat? Ayat dalam bahasa Arab. So, ana terangkan. Baik, ana terangkan dulu, minta maaf. Al-alif. So, tadi perkataan ana kata tadi mubtada campur khabar. Okey. Apa ni? Abu Abdillah. Okey, tengok tadi ana kata mubtada campur khabar. Perkataan tu yang ana sebut ni, mubtada campur khabar tadi. So, perkataan mubtada tu antum dah faham, khabar tu antum dah faham. Campur tu, entah letakkan perkataan bahasa Melayu dia adalah, atau stroke ialah, atau stroke merupakan. 3 perkataan ni. Okey, baik. Bila kita kata mubtada dan khabar. So, perkataan tengah-tengah tu yang kita kena wujudkan, yang ana letak campur tu, sama ada kita nak guna dia sebagai adalah, atau ialah, atau merupakan. Baik, ana cuba contoh. Kita kata dia ialah seorang pelajar. Dia adalah seorang pelajar. Dia merupakan seorang pelajar. Macam mana kita nak buat? Alif. Huwa talibun. Naam. Huwa Talibun. mubtada. Talibun khabar. Campur tu ada perkataan apa tadi?
ialah atau adalah atau merupakan. So talibun adalah seorang, betul? Ma jam'u talibin? Alif? Jam'uhu Tulabun. Tullabun. Tullabun. So, bila kita kata talibun, seorang dia tak berkaitan macam bahasa kita ada perkataan penjodoh bilangan. So, kita kena letak, bahasa kita kena letak seorang. So, kita kata huwa talibun. So, huwa tu mubtada. Campur tu ialah. Talibun tu ada penjodoh bilangan seorang. So, talibun erti dia apa dia? Pelajar. So, dia adalah seorang pelajar. Huwa talibun. Huwa tabibun. Hiya tabibatun. Boleh nampak tak ni? Nampak Ustaz. Okay. So, kalau antum faham ini yang banyak orang kalau dia tak faham ini. So, kita tengok panjang-panjang dia tu yang sebenarnya dia cerita tentang dua benda ni. Mubtada dan khabar saja. Kalau jumlah fi'il ya, fi'il dengan fa'il saja. Lain tu semua adalah sebagai aksesoris. Ini asas yang kita kena tahu. So, banyak orang sibuk dekat aksesoris tapi dia tak tahu dekat asas. Ini yang anak tengok kebanyakan lah. Ni pengalaman anak belajar lah. Anak tahu, oh sebab ni. Dan anak tengok, oh ini yang sebenarnya anak juga salah faham tentang bahasa Arab ni. Kita tak tahu asas dia. So sebab tu anak selalu ajar dekat mana-mana pun. Macam akidah pun kita akan ajar tentang asas dia dulu. Kan? Apa ni tentang manhaj pun asas dulu. Kan? Al-Quran pun asas dulu. Apa pun asas dulu. So bila kita ada asas, kita boleh bentuk pencakap yang dekat atas tu dengan berbagai-bagai jenis kehebatan lah. Kan? Macam pokok kan? Allah sebut apa ni alam tara kaifa fadaraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabit. Kan? Allah kata Allah telah beri perumpamaan perkataan yang baik tu seperti mana pokok yang mempunyai asas yang kukuh. Kalimatan thayyibatan asluha thabit kasyajaratin seperti pokok yang asasnya tu ya kuat, kukuh. So antum ada asas ini, antum tak ada masalah. Lepas tu nanti insya-Allah yang lain kita akan belajar sikit. Okey. Contoh kita kata lagi. Okey baik. Itu khabar. Khabar nanti kita akan belajarlah tentang bab khabar, khabar jumlah, khabar syibih jumlah, khabar mufrad. Baik. Okey. So baik. Kalau kita kata, contoh kita katakan apa ni kitab ini, macam mana kita nak buat ayat? Kitab ini. Farhan. Alkitab. Macam mana? Dulu kita dah belajar dah ni. Ni semua pelajaran yang pernah kita pelajari. Kitabun Ustaz. Ke Alkitab. So kita kena guna hadza al-kitabu. Kitab ini. Kalau kita tak ada, kalau kita nak tengok Ana sebut sebelum ni kan, tentang perkataan ini tu letak dekat mana? Hadza kitabun, ini adalah sebuah kitab. Kita kata hadza al-kitabu, kitab ini. Tengok, ini tu ada dekat mana? Bahasa kita ini tu ada dekat mana? Hadza tu tetap dekat situ. Tapi bahasa kita dalam bahasa Melayu, ini tu dekat mana? Contoh Ana buat ulang sekali lagi. Kan? Antum tulislah hadza kitabun. Hadza tu adalah mubtada, kitabun tu adalah cerita, khabar dia. Kan? Tapi bila kita kata hadza al-kitabu, kan? Kitab ini baru dekat mubtada sahaja. Cerita dia belum lagi. Kenapa dengan kitab ini? Jadi baru.
Kan? Okey. Okey. Seterusnya, kita belajar pelajaran keempat ni, kita ada belajar dipanggil sebagai harf jar. Okey. Harf jar ni, ya. Kalau kita tengok dekat sini, macam disebutkan huwa fil ghurfati, huwa fil hammami. Okey. So dia tak boleh bersendirian lah haraf jar ni. Dia boleh ada dua benda lah. Dia panggil sama ada, nanti kita akan sebut tu. Dia akan belajar, kita akan belajar tu dekat zaraf, bab zaraf. Okey, bab zaraf. Nanti sekejap. Jauh juga ni. Ketiga dah ada zaraf keempat zaraf. Hadza okey, hadza wa zalika. Okey, tak apa. Zarf. Kat mana kita belajar zaraf? Khamis munada. Jumlah ismiyah. Tak ada. Okey, tak apa. Suah. Tak. Patutnya ada. Indian. Indah. Jumlah. Okey, betul lah. Ni zaraf. Pelajaran ke-8 baru belajar. Zaraf. Okey, baik. Tak apa. Okey. Kita tahu dekat sini kata huwa. Buka surat 21 tu kan. Bila dia tanya ana Muhammad huwa. Huwa tu apa dalam jumlah. Ini dah jadi jumlah. Huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. So huwa tu mubtada, fil ghurfati itu adalah khabar. Fil ghurfati itu adalah khabar. Okey. Cerita tentang huwa. Okey, kita kata huwa dia fil ghurfati, di dalam bilik. Apa cerita tentang huwa tu? Fil ghurfah. Okey. Huwa fil hammam. Huwa fil matbakh, huwa 'ala al-maktabi, hiya 'ala as-sariri. So, perkataan kedua tu lepas huwa tu itu dipanggil sebagai jarul majrur tersebut dipanggil sebagai khabar. So, kita dah belajar dua khabar. Satu dipanggil, nanti kita akan belajar juga khabar mufrad, tak payah fikir dulu. Nanti kita akan perincikan nanti. Satu dipanggil khabar syibh jumlah. Tak payah pening dulu. Ana tak nak antum tu dengar je dulu. Selalunya anak akan buat macam tu. Nanti bila sampai masa kita akan perincikan. Ya. So, kita dah belajar yang sebenarnya secara tak langsung dua jenis khabar. Contoh. Kita kata al-babu maftuhun, al-babu mughlaqun, mughlaqun. So, kita tengok dekat situ bab khabar mufrad tu.
Kita tengok sekejap. Al-qalamu tadi, muka surat berapa tadi? Al-qalamu tadi, muka surat 14 tu. Maksurun. So, hadha kitabun. So, khabar dia, khabar mufrad. Khabar mufrad, dia bukan jumlah. Nanti kita akan belajar tentang jumlah. Jumlah tadi pun kita dah baca, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Dia bukan jumlah. So, khabar mufrad, dia mesti tanwin. So, tengok. Hadha mubtada, kitabun tu khabar. Khabar tanwin. Tak boleh ada alif lam. Tapi kena tanwin. Okay. So, kita kata al-qalamu itu mubtada, maksurun tu khabar. Khabar mesti tanwin. Antum tengok dekat selepas mubtada tu tanwin, dia satu je perkataan dan dia bertanwin. Itu dipanggil sebagai apa? Yang bertanwin tu dipanggil sebagai apa? Khabar. So antum belajar dah sebelum ni perkataan wasikhun, maftuhun, harun, saqilun, khafifun dan sebagainya tu. Kan? Jamilun. Yang antum belajar tu semua, itu semua sebagai apa dia? Nak letakkan sebagai apa? Al-khabar. Cerita dia. Okey. Jom kita tengok siap muka surat 18. Untuk kita nampak lagi apa yang kita bincang ni. Muka surat 18. Jumpa semua? Okey, baik. So, sebelah kanan tu, itu adalah apa? Mubtada. Sebelah kiri tu apa dia? Khabar. So tengok dekat khabar, apa berlaku dekat khabar? Semuanya bertanwin. Apa berlaku dekat ini? Dia adalah perjenis apa dia tadi? Ma'rifah. Antara sebab kita kata dia ma'rifah sebab apa? Masuknya alif lam pada perkataan yang kita sebut tu. At-talibu pelajar. Ad-dukanu tu kedai. So asalnya dukanu. Kan? Dukanun. So jam'uhu dakakinu. Okay, kita dah tahu dah tu. So bila kita masuk, kita nak jadikan dia sebagai mubtada. Apa perlu berlaku pada perkataan tersebut? Mesti dimasukkan alif lam. Nampak tak? Begitulah keadaannya. Kan? So bawah tu yang dia tunjuk tu kalimatul jadidah tu. Okey. Hulwun, maridun, ghaniyun, tawilun, faqirun, qasirun. So tengok perkataan tu. Itu semua jenis khabar. Khabar ni dipanggil sebagai khabar mufrad. Apa tu khabar mufrad? Dia seorang-seorang je lah. Satu perkataan je. Nanti dia ada khabar jumlah, dia ada syiblu jumlah. So pelajaran yang kita sebut tadi, pelajaran keempat tu, fil ghurfati, fil hammami, fil matbakhi, alal maktabi, alal sariri, ini dia panggil sebagai syibhu jumlah. Nama dia sebagai syibhu jumlah. So bila kita sebut ni, kita katakan dia lah, ya, huwa hiya tu adalah mubtada, fil ghurfati tu adalah khabar kepada mubtada tersebut. Ya, so kita panggil dia khabar syibhu jumlah. Nanti kita akan terangkan lagi akan datang apa tu syibhu jumlah. Kan? So, buat masa ni antum faham syibhu jumlah tu apa dia? Huruf jar masuk kepada selepas tu isim.
Muka surat 21. Muka surat 21. Okey. So kita tahu dah tadi. Ini pelajaran yang kita telah pelajari. So dekat sini huwa tu mubtada, fil ghurfati, fil hammami, fil matbakhi, itu asalnya adalah kita panggil sebuah apa dia? Jarul majrur. Huruf jar dengan isim. Dan isim tu mesti ada alif lam. Okey, baik. Jenis perkataan macam ini, ya, fil ghurfati, fil hammami, ada haraf jar sebelum dia, lepas tu ada isim, dia panggil sebagai apa dia? Shibhu jumlah. Dalam jumlah, dia panggil sebagai shibhu jumlah. Nanti Ana akan terangkan. So ambil je tu dulu. So bermaksud khabar boleh guna khabar mufrad macam kita sebut tadi, maksurun, ghaniyun, faqirun, thaqilun, khafifun, lazizun. Itu panggil khabar mufrad. Cerita secara individu. Ini pula cerita dia macam jumlah. Syibhu jumlah ni dia macam jumlah tapi dia bukan jumlah. Jumlah dia kena ada apa? Mubtada dengan khabar, fi'il dengan fa'il. So dia mesti ada dua perkataan. Kan? Tapi dia ni pun dua perkataan juga. Sebab itulah. Tapi dia tidak memberi erti apa-apa. Kalau dia, kita letak je fil ghurfati. Di dalam bilik. Kenapa di dalam bilik? So ada soalan. So inilah dia panggil sebagai syibhu jumlah. Dia macam jumlah. Sebab apa dia macam jumlah? Ya, sebab jumlah dia mesti ada dua perkataan. Hadza kitabun. Dua perkataan. Hadza satu, kitabun satu. Kan? Okey. Syibhu Faham ke tak jumlah faham ni tak tahu ni? dia Apa dia? melibatkan jar dengan isim je lah kan. Syibhu jumlah. Ini buat masa ni. Dia ada dua lah. Dia panggil zaraf. Nanti kita akan belajar bab zaraf. Zaraf tu kita akan belajar bab yang ke-9. Bab yang ke-8. Nanti kita akan belajar tu. Bab yang ke-8. Bab yang ke-8 kat mana? Oh, jauh dah ni. Tak lama lagi ya kita dah masuk 5 dah ni. Kan? Sabi'. Tapi yang penting ni, benda ni yang kita nak bincang ni. Tasi', samin. Kedua. Pelajaran ke-9. Oh, 7. Pelajaran ke-8, sorry. Pelajaran ke-8. Ni muka surat 42. Nanti kita akan belajar dekat sini. Yang kedua tu lah. Dia syibih jumlah tu ada dua. Nanti Ana akan terangkan terperinci lagi. Okey, terperinci lagi. Ni dia panggil sebagai zaraf. Zarfun. Ni pelajaran 9. Tak apa, kita berhenti kat 5 dulu. Kita settlekan yang dekat 4 ni dulu. Okey. Sebab bila kita faham tu, pelajaran seterusnya akan jadi mudah faham. Akan jadi mudah faham. Okey. Kita masuk pelajaran dah pukul apa dah ni? 10.37. Tak apa. Kita masuk je Darsul Khamis tu supaya kita nampak jalan cerita yang kita bincang ni. Jom. So. Saya tak boleh masuk juga sebab kita kena beri penerangan tentang kita belajar ni pelajaran ni. Okey. Pertamanya kita akan belajar pelajaran kelima ni, pertama subjek yang kita akan belajar dipanggil sebagai al-mudhaf. Okey, ni subjek inti kandungan pelajaran kelima ni apa yang kita akan pelajari. Pertama kita akan belajar al-mudhaf. So minggu depan kita akan bincang terperinci. Wal mudhafun ilaihi. Wal mudhafu ilaihi. Al-mudhaf. Okey, antum tulis. Pertama pelajaran kita pertama kita akan belajar apa dia? Al-mudhaf. Alif lam mim ba bad bad alif fa. Ana ulang sekali lagi. Al-mudhaf. Pelajaran pertama kita akan belajarlah al-mudhaf. Alif lam
mim, dot, alif, fa. Waw. Okey, pisahkan dia lah. Wal mudhafu ilaihi. Waw sama perkataan al mudhaf juga. Al mudhaf wal mudhafu. So dia ada apa dia? Al mudhaf wal mudhafu ilaihi. Hamzah alif hamzah ada alif baris bawah. Ilaihi. Lam ya ha. Ilaihi. Al mudhaf wal mudhafu ilaihi. Ini pelajaran yang akan datang kita akan bincang. So anak akan perincikan. Yang kedua, okey, kita akan belajar tentang perkataan al-munada. Al-munada. Macam mana ejak al-munada? Alif, lam, mim, nun, alif, dal, ya tak ada titik. Ya tak ada titik. Ana ulang. Alif, lam, mim, nun alif, dal, ya tak ada titik. Sebutan dia al-munada. Al-munada. Okey. So ini pelajaran yang kelima yang kita akan pelajari akan datang. Okey, apa dia? Al-mudhaf wal mudhafu ilaihi. Yang kedua adalah al-munada. Baik. Secara ringkas, apa tu al-mudhaf wal mudhafu ilaih? Ya. Iaitu dua perkataan yang membawa kepada satu makna. Dua perkataan. Apa tu al-mudhaf wal mudhafu ilaihi? Dua perkataan yang membawa kepada satu makna. Wal mudhafu tu, fu tu dengan ya bukan dengan waw eh. Wal mudhaf al mudhaf wal mudhafu tu, fu tu tak ada ya. Fu waw ke fu? Tak, fu dhammah lah. Dhammah je. Okey. Al mudhafu wal mudhafu ilaihi. Ilaihi ha ke ha? Ha besar. Hi dia domir. Domir terikat, ingat tak? Hi. Pemilikan. Ya, okay. Domir yang terikat dengan haraf jar, ingat tak? Pernah belajar dulu ni. Dululah sebelum kita belajar kitab baru ni. Ingat lupa Ustaz. Boleh ingat sikit-sikit lah. Okey, tak apa. Nanti kita akan recall balik pelajaran tu. Oh Allah, ni dah belajar lah dulu kan. Semua macam tu kan. Kalau kita, oh Allah, ini dah kita dah belajar dulu. Macam tu lah kita. Okey. So, contoh. Okey. Macam kita al-mudhafu ilaih. Kan? So, bermaksud dua perkataan atau lebih yang membawa kepada satu makna. Kan? Macam Ana selalu sebutlah, secara mudah Ana suka perkataan macam tu lah. Contoh, dua perkataan. Kita kata apa dia? Kapal terbang. Kapal terbang. Kapalu terbangi kan. Ana selalu sebut macam tu kan. Kapalu terbangi. So, terbang tu kena ada alif lam. Kapalu terbangi. Macam tu lah. Perkataan kedua tu mesti ada alif lam. Perkataan pertama tu tak boleh ada alif lam. Kapalu. So, kapala ke kapali ke tak kisah. Kapalu, kapala, kapali tak kisah. Tapi tak ada alif lam. Tapi yang kedua tu, at-terbangi tu kena ada alif lam. Dan dia mesti baris bawah. At-terbangi. Okay. So yang pertama tu dia panggil al-mudhaf. Kapalu tu dia panggil al-mudhaf. Kapalu, kapali, kapala tu dia panggil sebagai mudhaf. Ya. At-terbangi tu dia panggil al-mudhafu ilaihi.
Contoh, 2 perkataan atau lebih. Tadi kita sebut 2 perkataan. So kita kata 2 perkataan atau lebih. So lebih. Kalau kita ambil 3 perkataan contoh. Ya. Kita panggil apa dia? Kapal, kapala, kapalu, kapali tak kisah. Baris dia tu tak kisahlah hujung tu. Kapala, kapali, kapalu tak kisah. Tapi tak ada alif lam. Piring, dia mesti baris bawah. Tak boleh ada alif lam. Kapal, kapala, kapali, kapalu, piringi. Dia mesti baris bawah. Piringi. Lepas tu, terbang mesti ada alif lam. At-terbangi. Dan mesti baris bawah. So, kapalu, piringi, terbangi. Kapala, piringi, terbangi. Kapali, piringi, terbangi. Oh, okey Ustaz. Faham? Boleh tak? Ana guna bahasa Melayu dulu untuk kita faham. Sebab kita kalau nak sebut terus bahasa Arab, mudhafun ilaih tu antum mungkin keliru. So kita faham dulu perkataan bahasa Melayu dulu. Itu dipanggil sebagai mudhaf al-mudhafu ilaih. So dekat situ macam kapalu terbang, kapalu at-tarbangi, kapalu tu dipanggil sebagai mudhaf, at-tarbangi tu sebagai mudhafu ilaih. Kalau kita sebut kapalu piringi terbangi, kapalu piringi at-terbangi, ada at-terbangi. Yang last tu ada kena ada alif lam. So kapalu tu panggil sebagai mudhaf. Piringi tu panggil sebagai mudhafun ilaih sebab tu dia baris bawah. Dan tapi dia juga sebab dia belum habis lagi perkataan dia, dia juga dipanggil sebagai mudhaf sani, mudhaf yang kedua. Okey. Yang ketiga tu baru kita panggil mudhaful ilaihi. Al-mudhafu ilaihi. Okey. Yang last Mudhaf tsani tu ada alif lam tak Ustaz? Macam mana? Mudhaf tsani. Mudhaf tania kenapa? Ada alif lam? Tidak. Tak ada. Ada Last ya? kali Tidak je boleh. kan? Yang last kali sahaja. Ya, last kali kena ada alif lam dengan kasrah kan? Naam. Yang kedua kena kasrah tanpa alif lam kalau dia 3 perkataan. Maksimum Boleh 3 faham? je Ustaz. Macam mana? Kalau bahasa Arab maksimum 3 je. Tak, boleh jadi panjang. Boleh jadi panjang. Tapi anda tak tahulah nak perkataan bahasa Arab yang panjang tu macam mana kan. Tapi contoh kan. Kita kata, okey. Maktabu binti al-mudarrisi. Tu 3 lah. Anda boleh cakap tu. Macam contoh kita kata, maktabu pejabat anak guru. Pejabat anak guru. So, siapa punya pejabat tu? Anak guru tu punya pejabat. Kan? So, pejabat anak guru. Macam kita kata pejabat, bahasa Arab, guru besar, kita ada 2 perkataan guru besar kan? Tapi bahasa Arab panggil mudir je. Okey, kita nak cakap ni. Macam mana lagi ya? Pejabat apa ni? Macam pejabat subsidiary Ustaz kan? Subsidiary. Company dia ada anak syarikat. Pejabat dia. Macam tu Ustaz maksud tadi. Bukan. Kita anak sebut ni lah, kita nak sebut mudhafun ilaih tadi yang macam 3 perkataan dalam bahasa Arab kan. Entah kata boleh tak lebih daripada itu, boleh je. Tapi bergantunglah kita nak susun dia macam mana. Macam Ana sebut tadi, pejabat anak guru. Itu kita anak ada, dia lah. Anak dia Ustaz. Yes. Anak So kita kata tu. pejabat anak guru tu. So pejabat, kita kata maktabu, kan? Maktabu binti al-mudarrisi. Mudarris apa dia? Guru. Cikgu guru tu. Bintun anak perempuan. Pejabat maktabun. So kita kata maktabu binti al-mudarrisi.
So dia boleh jadi je 3 atau lebih dan sebagainya. Itu tergantung ayat yang kita susun. Maksudnya tadi Ustaz, yang tu anak dia lah, bukannya macam anak apa, bukannya macam guru kecil, bukan lah. Tu Bukan. Ha, boleh itu sifat. Kecil tu sifat. Okey. Kan? Kat mana dia perkataan kebetulan macam tu? Mana? Tak apa Ustaz, faham tu Ustaz, faham. Jarang kot benda ni ada kan. Sangat jarang lah kan 3 perkataan atau lebih tu. Tapi ada je. Maksudnya ada. Okey, contoh kan. Muka surat 30 tu kan. Antum tengok dia kasi muka surat 30 tu bawah sekali. Bawah sekali. Iqra waktub. Nampak tak perkataan tu? Bawah sekali tu. Mungkin surat 30 tu. Iqra waktub ma'a dhabti awakhir kalimati. So, mana dia? Ma'a dhabti awakhir al-kalimati. Oh, al-kalimati ni yang al-mudhaf ilaih Ma'a dhabti awakhir al-kalimati. Nampak tak? Ada tak? Banyak je ada. Okey. Wa akhiri. Tapi dalam bab al-mudhaf ni Ustaz, dia jadi bila tak ada alif lam tu dia boleh jadi tak ada tanwin Tak ada. Sebab tu dia nak faham, nak kenalkan kita mudhaf ilaih. Itu yang Maknanya kita tahulah tu mudhaf ilaih dah. Macam kita sebelum ni kita belajar yang tak ada alif lam tanwin kan. Sebab tu dia belajar dia berperingkat-peringkat lah. So kalau antum khatam kitab ni berat lah kan. Dia yang anak tu yang nahwi atau tatbiqi. Anak ini sebenarnya anak nak bincang dengan antum ni, anak tengok berapa buku anak buka. Antum nampak tak buku anak ni? Nampak Ustaz. 1, 2 nak pegang pun dah susah. Satu-satu tebalnya. Kena masa berapa lama Ustaz nak pegang. Tapi okey, kalau antum rajin, cepat je. Esok boleh Ustaz kalau rajin. Tak ada gurau je. Yang sebelum ni yang Ustaz sarankan beli kitab tu pun dah tak pakai dah Ustaz. Jadi anak nak bawa ke sana yang sebenarnya. Tapi yang sebenarnya kalau kita boleh, anak kalau boleh kan. Kalau boleh lah anak nak buat. Kalau kita semua boleh. Benda belajar ni satu benda lah. Satu perkara yang kita kena ingat lah. Pengorbanan lah. Kan? Pengorbanan kena buat masa kan. So antum pun ada komitmen keluarga, komitmen kerja. Kan? Tapi kalau antum boleh buat pengorbanan. Pengorbanan tu antum boleh buat. Dan antum istiqamah, jaga. Boleh je. Cepat je benda tu. InsyaAllah. Rasa itu pun tak lepas Ustaz. Sebab kita tak ada basic ni. Tak ada basic yang anak sebut ni. Sebab tu anak nak bawa masuk. Anak cuba nak, kalau anak tujuan nak cepat. Antum boleh terus je baca kitab. Itu tujuan anak lah. Kan cepat je antum boleh baca kitab. So kita banyak dapat faedah bila kita baca kitab Arab. Kan? So kalau kita baca kitab Melayu ni bukan tak ada faedah. Kita dapatlah faham. Tapi kita tak dapat kuasai. Sebab benda-benda ni banyak juga anak kita tengok. Macam kita katakan kesilapan-kesilapan. Contoh kita sebut dia macam tanwin. Orang akan terjemah apa tanwin? Ambil contoh tu satu. 2 baris. Orang akan terjemah tu. Tapi yang sebenarnya dia apa? Bila antum dah belajar hari ni? Baris kedua. Beza tak? Baris kedua dengan 2 baris? Beza. Okey, bila kita kata kita buang tanwin baris kedua, kita tahu tinggal lagi 1 baris. Tapi bila kita kata buang tanwin, antum buang 2 baris, jadi apa? Tak ada bunyi. Tak boleh nak sebut. Jadi itu yang anak nak fahamkan kepada kita. Sebab itu anak kata, benda tu antum tak akan jumpa dalam jarak, susah nak jumpa dalam bahasa Melayu. Kita boleh baca tu dengan bila kita jumpa kita Arab ni. Kan? Macam kita orang terjemah dalam bahasa Melayu ni,
memanglah kita tahulah dia memang nak cari makan. So dan dah tentulah buku pun buku karangan manusia, dah tentulah ada kesilapan. Tapi macam kalau macam buku Arab ni dia ada muhakkik. Kan? Muhakkik ni maksud apa? Peneliti, tukang cek balik tu. Orang kedua, orang ketiga, orang keempat. Kan? Sebab tu dia akan ada tobak matbuk yang baru kan. Tobak yang baru. Kan? Macam contoh anak buku ni kan. Mulakhas ni. Entah agak-agak dia dah tobak ke berapa. Anak beli ni cetakan sekejap cuba tengok. Ini agak banyak kali cetakan juga ni. Ni contoh ni. Ni ada kan. Ni. Antum tengok kat sini dia tulis tu. Tabak bawah tu. Ni kan. Dia kata cetakan yang ke-23. Berapa kali orang cek? Kalau dah 23 kali cetakan. Nampak tak? So, bila kita yang terbelakang ni, dan benda ni semua adalah kita Arab je. Nak cari, antum buka cari. Kalau ada pun Ustaz Syafizul, kan punya buku, pun baru nak, macam Ustaz Syafizul ni, kan. Dia cetakan ke berapa ni? Baru cetakan kedua. Kan? Cetakan kedua. Kan? Ana ada beli cetakan pertama, Ana beli dan dia hadiahkan ke Ana. Cetakan kedua ni dia hadiahkan Ana beli cetakan pertama. Hadiah dia masa Ana belajar dengan dia hadiahlah Ana ni buku ni. Tapi nak fahamkan kepada kita macam itulah. Tapi memang menariklah yang sebenarnya. Tapi Ana haraplah kalau kita boleh istiqamah sampai kepada jilid kedua sekurang-kurangnya, kita boleh habis istiqamah jilid kedua, ya. Dan sekarang ni pun yang sebenarnya kalau antum faham basic yang Ana cakap tadi, mubtada khabar tadi, fi'il dengan fa'il tadi, antum dah boleh dah, tak ada masalah dah. Lepas tu nanti dia akan ada na'at man'ut. Tapi itu semua akan belajarlah dalam jilid pertama ni. Na'at man'ut. Lepas tu pelajaran yang antum pernah belajar dengan Ana tu antum aplikasikan balik aja. Inti itu insya-Allah. Ana yang sebenarnya pada anak, pada peribadi anak semangat sangat nak antum pandai. Sungguh anak kata. Ya. Kan? Sebab anak nak kalau boleh pendawah-pendawah kita memang boleh kuasai benda ni. Ya, antum boleh jadi orang cakap pembantu agama Allah lah kan. Itu yang kita harapkan pun. Kan? InsyaAllah Ustaz. Ya. Itu yang Ana harap jugalah kan supaya kita semua dapat ni. Okey. Ada apa nak tanya lain? Last tadi Ustaz, munada tu Ustaz. Okey. Munada ni kata serulah wahai. Nanti dia ada sebab dia macam dia akan ajar kita tentang baris munada ni. Bila kita kata ya Umara. Kan? Ya Umaru kan. Contoh kita kata ya Rasulillah. Kenapa ya Rasulillah? Rasuli kenapa beri bawah? Itu munada tu nak cerita tentang masa bila kita nak bariskan di bawah, masa bila kita nak bariskan di depan. Munada tu. Abu Abdillah sama Ustaz? Abu Abdillah tu itu Abu Abdillah tu mudhafun ilaih. Abu tu dhammah. Perkataan Abu tu. Okey. Abdi mudhaf ilaih. Oh. Okey, tapi dia adalah al-mudhaf tsani. Okey. Allah isim ma'rifah. So dia kena baris bawah. Sebab tu anak sebutkan bila anda kata Abu Abdullah dulu kan. Anak kata okey, anda betulkan ni. Kita kena sebut Abu Abdillah. Tapi kalau Abu lain tak ada pula macam ada mudah lain lah.
Abu apa? Contoh Abu Umar. Abu Umara. Umara ni kalau kita tahu Umar, dia panggil mamnu' minas sarf, dia tak boleh terima baris bawah. Perkataan Umar dia tak boleh perkataan baris bawah. Anta akan tengok macam dia kata Umar dia boleh terima dhammah. Tanda baris bawah dia lah fathah. Baris atas tu adalah tanda bawah dia. Dia panggil mamnu' minas sarf. Nanti kita akan belajar lah tu. Minas sarf. Bukan mamnu' minas sarf pun. Dia tanda baris bawah dia adalah baris atas. Okey, contoh lain kan. Macam siapa? Syukur kan? Dia adalah anak dia Abdul Rahman. So Abu. So Abu ni jenis perkataan dipanggil Asmaul Khamsah. Nanti kita akan belajar juga. Asmaul Khamsah. Asmaul Khamsah ni jilid kedua kita belajar. Okay. It's just tak apa. Anak bagi just first knowledge untuk kita dengar je. Abu Abdi Ar-Rahmani. Abu Abdi Allahi. Abu Abdirrahman lah. Abu Abdirrahman. Abdirrahman. Abu Abdirrahman. Ya Abu Abdirrahman. Kalau kata ya, ada ya tu dia tak boleh jadi Abu. Ya Aba Abdirrahman. Itu yang kita kata munada tu. Dia jadi Aba dia tak jadi Abu itu yang kita nak belajar. Dia akan masuk kat munada tu nanti dalam hal munada. Allah. Kan? Sudah. Sudah. So sebab itu jangan pergi dekat yang kita yang anak akan ajar antum sedikit berdikit-dikit. Berdikit-dikit. Okey? So memang terlalu besar yang sebenarnya. Ilmu bahasa Arab ni terlalu besar. Betul anak kata. Anak sampai sekarang pun masih belajar lagi kan. Bahasa Arab ni. Kan? Kalau kita tengok sebab hebatlah bahasa Arab ni. Memang hebatlah. Kan? Sebab itu Allah pilih dia. Sebab tu kita akan nampak Al-Quran tu betapa besar mukjizat tu. Kalau antum faham ni, antum akan nampak lagi. Kalau kita belajar lagi, antum akan nampak. Bila antum baca Al-Quran nanti, antum akan nampak lagi. Kita baru belajar sikit-sikit ni pun kita nampak best dah Al-Quran. Kan? Tapi kalau antum pergi lagi sebab tu, tengok kenapa orang Quraisy begitu bila Nabi baca Al-Quran, dia orang datang, telinga dia orang tertarik untuk dengar. Sebab satu, sebab dia orang faham lah bahasa Arab. Tapi sampai menarik telinga untuk dengar tu. Kenapa? Kan pernah kita dengar kisah tu kan? Nabi baca kan? Datang pembesar-pembesar Quraisy datang dekat letak telinga dia orang dekat dinding rumah Nabi. Nak baca dengar Nabi baca Quran. Bukan sebab nak baca dengar, Nabi baca sedap ke? Tak. Perkataan itu kita akan nampak dia sebagai mukjizat. Perkataan itu kita dah nampak dia mukjizat. Kan kalau kita dengar, sedap suara tak nampak mukjizat. Ya. Tu di antaralah. Sebab tu dimulakan dengan Hamim, Alif Lam Mim. Kita akan nampaklah mukjizat tu nanti insya-Allah. Tapi perlahan-lahan lah. Dan jangan kalau boleh jangan berhentilah belajar kan. Jangan berhenti belajar. Kan? Teruskan belajar. Dan untuk kelas kita ni anak harap antum istiqamah lah. Lepas antum habis anak 2 jilid ni antum pergi mana pun tak apa dah. Kan? Tapi jangan berceramukkan ilmu kita dengan macam-macam ilmu. Kan? Masuk, aku nak belajar ustaz ni bahasa Arab, ustaz ni bahasa Arab, ustaz ni bahasa Arab. Nanti antum berceramuk. Satu-satu. Bahasa Arab ni bukan mudah. Kan? Tapi dia akan mudah kalau kita dah faham. InsyaAllah. Okay? Okay? Okeylah, cukuplah. Pukul 11 dah. Ambil masa antum. Okey. Tak ada soalan lah Tak payah soal lagi lah. Dah malam dah. Okey, jumpa lagi insya-Allah macam tazkiyah kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.